Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta kursus orientasi di SKP Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah atas pemilihan tuan-tuan dan puan-puan sebagai jurulatih utama bagi kursus ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Kurikulum kebangsaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Bermula pada tahun 1983 iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah KBSR, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah KBSR, KBSR Semakan, Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR dan pada tahun 2017 KSSR Semakan. Terdapat 5 objektif mata pelajaran mengikut kemahiran bahasa Melayu iaitu mendengar dan bertutur, membaca, menulis, seni bahasa dan tata bahasa. Mendengar dan bertutur iaitu memberikan respon berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul. Bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertata susila. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami dan menaakul maklumat tersurat dan tersirat serta membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosakata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. Menulis, mencatat, menulis dan mengimla untuk mengaplikasikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun. Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit dan menulis ulasan. Seni bahasa. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Tata bahasa. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan. Menghargai dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. Objektif ini akan dicapai setelah berakhirnya tahun 6 bersandarkan standard pembelajaran yang ditetapkan. Dalam pembelajaran bahasa Melayu, terdapat 2 tahap yang memberi penekanan yang berbeza, iaitu Tahap 1, berfokuskan menguasai asas literasi dan tahap 2, berfokuskan pengukuhan asas literasi dan aplikasi bahasa. DSKP mempunyai 3 komponen besar iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Standard kandungan iaitu penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran iaitu satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard prestasi pula iaitu satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai. Tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan modular merujuk kepada pertama, penyusunan kemahiran bahasa yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit kecil. Kedua, pedagogi yang berfokuskan kepada satu kemahiran. Dan ketiga, bahan sokongan iaitu pembinaan bahan sokongan kurikulum. Selain pendekatan modular, KSSR Semakan juga menekankan pendekatan didik hibur yang berperanan membantu guru melaksanakan PDP yang menyeronokkan. Guru-guru perlu memenuhi ciri-ciri didik hibur seperti adanya bahan rangsangan yang menarik, berlaku secara sedar dan terancang, bebas daripada tekanan atau santai, pelaksanaan merentas kemahiran dan kurikulum, keterlibatan dan berpusatkan murid dan melibatkan unsur pertandingan atau persaingan. Kandungan kurikulum bahasa Melayu mengandungi 3 kemahiran dan 2 aspek.
kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa. Kedua-dua seni bahasa dan tata bahasa bertindak menyokong pembelajaran kemahiran bahasa terutama dalam aktiviti PDP. Pengajaran berfokus berkait rapat dengan kandungan kurikulum bahasa Melayu iaitu berfokuskan kepada satu kemahiran dalam sesuatu PDP, PDP secara mendalam, melibatkan 5 modul setiap minggu dan objektif, aktiviti, pengukuhan dan penilaian semua berfokuskan kepada satu kemahiran. PDP secara berfokus dan mendalam dapat dilaksanakan dalam pembelajaran berasaskan inquiry yang melibatkan penyiasatan, pengumpulan dan penganalisisan data. Pembelajaran secara mendalam lebih menekankan kepada pendekatan berpusatkan murid iaitu membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh kefahaman yang tinggi menggunakan pendekatan inquiry melalui aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan STEM serta kemahiran berfikir aras tinggi diaplikasikan dalam PDP semasa melaksanakan pembelajaran secara mendalam. Antara perkara penting dalam kurikulum semakan ialah penerapan elemen kemahiran berfikir aras tinggi KBAT secara tersurat dalam kurikulum. Terdapat 6 elemen KBAT meliputi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Pemeringkatan tersebut dinyatakan dalam standard pembelajaran sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Di SKP Bahasa Melayu KSSR menekankan 4 elemen KBAT iaitu mencipta, menilai, menganalisis dan mengaplikasi. KBAT diberi penekanan dalam kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Guru-guru boleh merujuk tahap KBAT ini dalam dokumen kurikulum yang dinyatakan secara tersurat. Bagi melahirkan murid yang berdaya saing, maka pembelajaran abad ke-21 amat sesuai dilaksanakan di dalam bilik darjah pada waktu ini. Pembelajaran abad ke-21 merupakan proses pembelajaran yang berpusatkan murid, berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Walau apapun pendekatan yang digunakan, kemenjadian murid menjadi keutamaan dalam PDP. BPK telah menyenaraikan 12 tema dalam DSKP Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan, iaitu kekeluargaan, kemasyarakatan, kesihatan dan kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan estetika, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan, sains, teknologi dan inovasi, alam sekitar dan teknologi hijau, pertanian dan peternakan, ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan serta integriti. Terdapat 5P dalam PDP Bahasa Melayu iaitu pengabung jalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan dan pemulihan. Dalam pembelajaran bahasa, sistem bahasa tidak boleh diketepikan bagi menyokong kemahiran bahasa seperti tata bahasa melibatkan sintaksis dan morfologi, ejaan, sebutan dan intonasi, kosakata dan peribahasa. Terdapat 10 elemen merentas kurikulum iaitu kreativiti dan inovasi, bahasa, keusahawanan, sains dan teknologi, pendidikan keuangan, teknologi maklumat dan komunikasi, pendidikan keselamatan jalan raya, nilai murni, kelestarian global dan patriotisme. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan elemen merentas kurikulum, terdapat modul tambahan. Modul ini khusus untuk melaksanakan modul STEM, pendidikan keselamatan jalan raya, pendidikan keuangan, kelestarian global, serta teknologi maklumat dan komunikasi. Keperluan menyerapkan modul tambahan ini bagi memberi nilai tambah kepada murid-murid. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 2 dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu dokumen KSSR Semakan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan.
Walaupun terdapat dua dokumen yang berbeza, namun objektif dan hasrat kurikulum adalah sama agar murid boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik dalam kehidupan harian mereka. KSSR Semakkan 2017 menggunakan waktu minimum jam setahun iaitu Sekolah Kebangsaan Tahap 1, 192 jam setahun, Sekolah Kebangsaan Tahap 2, 160 jam setahun. Manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Tahap 1, 160 jam setahun dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tahap 2, 128 jam setahun. Dalam membincangkan reka bentuk kurikulum Bahasa Melayu KSSR, kita tidak boleh lari dari kandungan kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Ketiga-tiga perkara ini akan hadir serentak dalam pelaksanaan kurikulum yang diterjemahkan dalam proses PDP. Pertama, kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum Bahasa Melayu terdiri daripada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kandungan kurikulum ini disusun mengikut modular kemahiran bahasa dan aspek seni bahasa dan diikuti dengan aspek tata bahasa. Kedua, pedagogi. Pedagogi dilaksanakan melalui strategi pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai. Strategi PDP turut dinyatakan dalam DSKP. Dan ketiga, pentaksiran. Pentaksiran melibatkan pentaksiran bilik darjah melalui PDP secara formatif dan sumatif. KSSR Semakkan menekankan aspek pentaksiran bilik darjah iaitu proses PDP yang menggunakan pelbagai pendekatan atau strategi, pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional bagi menetapkan tahap penguasaan, merekod kemajuan murid dan pelaporan tahap penguasaan murid. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian sahaja untuk kali ini. Selamat maju jaya dan terima kasih.